Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi bersama-sama kita pada malam ini dalam meneruskan majlis zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar." Allah memerintahkan kepada kita, tuan-tuan, untuk kita merujuk kepada Al-Quran. Hidup kita kena senantiasa mendampingi Al-Quran dan mendirikan salat. Kerana sesungguhnya kefahaman kita terhadap Al-Quran dan pelaksanaan salat kita itu, kata Allah, akan menjadikan kualiti sembahyang kita itu mampu menahan kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Wala zikrullahu akbar. Hendaklah kita mengingat Allah yang Maha Besar. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, inilah amalan yang Allah suka untuk kita buat dalam kehidupan kita yang singkat ini. Sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni hubbak wa hubbu ma yuhibbuk wa hubbu amalin yuqarribuni ila hubbik, atau kama qala. Kata Nabi SAW, ya Allah, kurniakanlah kepada aku cintamu. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku cinta kepada amalan yang mendekatkan aku dengan cintamu. Sebagai seorang Islam, tuan-tuan, hidup kita bermatlamatkan di dunia ini nak kepada cinta Allah. Dan di akhirat kelak kita nak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita nak dapat syurga ni bukan benda mudah. Orang Islam ialah orang yang paling berat diuji. Menjadi seorang beriman, kita adalah orang yang paling teruk diuji. Kerana nilai yang syurga itu cukup mahal untuk Allah beri kepada manusia. Kerana kita teruk kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah kita ini kena minta cinta Allah. Bila Allah cinta kepada kita, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan dan jalan keluar daripada ujian yang didatangkan ke atas kita. Yang keduanya, kita minta pada Allah supaya Allah beri kepada kita cinta orang-orang yang mencintai Allah. Bila kita datang ke rumah Allah ni, tuan-tuan dan sidang jemaah sekalian, merupakan orang-orang yang menyahut panggilan Allah. Orang-orang yang Allah panggil ni tanda orang yang Allah cinta. Jadi kita duduk dalam majlis ni, kita duduk menatap muka sama-sama orang-orang yang Allah sayang. Mudah-mudahan kasih sayang bertebaran antara kita. Ni yang kita nak, supaya orang yang mencintai Allah saling mencintai antara satu sama lain. Barulah akan mengundang keberkatan dan rahmat dalam kehidupan.
Sebagaimana kalau kita tengok kisah Abu Darda radhiyallahu anhu dengan Salman Al-Farisi, bagaimana saling membutuhi antara satu sama lain dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman sudah tentu tidak suka melihat saudaranya tersasar daripada jalan redha Allah. Sebab itu Salman Al-Farisi rasa bertanggungjawab untuk memperbetulkan saudaranya yang berketerlaluan dalam melakukan amal-amal, sedangkan dia melupakan hak yang sepatutnya dia laksanakan. Allah datangkan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Harun. Allah datangkan kepada Nabi Allah Isa, golongan Hawariyun. Allah datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Inilah orang-orang yang mencintai Allah, dan kita berharap agar Allah meletakkan rasa cinta pada mereka itu, dalam hati mereka itu terhadap diri kita. Mudah-mudahan mereka dapat menolong, mendoakan dan membimbing kita. Dan yang ketiganya tuan-tuan, dalam doa Nabi minta supaya Allah mendekatkan kita dengan amalan yang mana amalan itu akan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, umur kita tak panjang untuk kita buat semua amalan-amalan macam mana umat-umat yang terdahulu tuan-tuan. Mereka hidup ribuan tahun, mereka boleh buat macam-macam amalan. Kita nak buat ibadah haji 2 kali sepanjang hidup kita pun belum tentu tuan-tuan. Kita nak berpuasa sebagaimana puasa mereka, nak berjihad sebagaimana jihad mereka tuan-tuan, umur kita terlalu pendek. Sebab umur kita pendek, tenaga kita lemah, maka kita minta pada Allah supaya kita ini didekatkan dengan amalan-amalan yang bila kita buat, itulah yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Penat memang penat kita buat amalan, tapi biar kita penat pada amalan yang Allah suka. Macam contoh di rumah, isteri masak. Dia masak penat, habis masa, habis tenaga. Tetapi bila dia masak makanan yang bukan menjadi kegemaran suami, sudah tentulah tak sama dengan dia berpenat-penat dan menghabiskan masa menyediakan juadah yang disukai oleh suami. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, syaitan cukup suka tuan-tuan. Dan di antara helah syaitan ialah menjadikan manusia itu tuan-tuan disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak menjadi keutamaan kepada dirinya. Yang nak sebut tuan-tuan, yang duduk hari ini, di saat ini tuan-tuan, ada yang menghabiskan masa dengan ahli keluarga, ada yang menghabiskan masa dengan pekerjaan. Ya, itu amalan, itu dikira juga sebagai ibadah. Tetapi apakah di sisi Allah sama nilaian keutamaan berada di rumah Allah, solat berjamaah, mendengar tazkirah atau majlis ilmu dengan amalan-amalan yang kita buat di luar sana? Mana yang akan mengundang cinta Allah? Jadi hidup kita ni singkat tuan-tuan, pilih amalan. Kita doa pada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku, tanamkan dalam hati aku ni rasa cinta, rasa seronok untuk buat satu amalan yang mana amalan itu besar keutamaannya di sisimu, ya Allah. Kerana aku ni tak ada apa, nak cintamu Allah. Bila Allah cinta kita tuan-tuan, cepat naik makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waish al-Qarni rela menjaga ibunya daripada berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hayatnya. Kenapa? Kerana di situlah letaknya keutamaan amalan dia. Lantaran itu Allah angkat darjat dia tuan-tuan, walaupun dia seorang tabi'in, tetapi maqam dia tuan-tuan dihormati oleh para sahabat-sahabat yang besar. Kenapa? Kerana Allah sayang, Allah cinta kepada
hamba yang bernama Awash Al-Qarni mengutamakan ibunya yang sedang uzur, walaupun hatinya berkeinginan membuak-buak untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hayatnya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berada pada tempat yang betul, pada masa yang betul. Mudah-mudahan amalan yang kita buat ini datang daripada kesedaran dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada perbahasan kita. Mudah-mudahan kita akan berlanjutan dalam pengajian, kerana Kedah sekarang berada pada zon yang tidak begitu selesa, terutamanya pada dua kawasan di Padang Terak dan juga di Kubang Pasu. Kesnya sudah sampai 20, rasanya 20 lebih lah. Dan ada cerita yang kata menular dah sampai ke Kulim. Jadi kita minta pada Allah asbab daripada amal soleh kita ini mendekatkan bantuan daripada Allah. Kita tak tahu, mungkin ada di antara amalan-amalan maksiat yang kita buat yang menyebabkan Allah uji kita, tuan-tuan. Baik, ngajian apa artinya saya menganut Islam? Kita masih lagi membahaskan bab yang kelima, iaitu bab yang menyatakan saya mesti memahami sejauh manakah makna penggabungan saya dengan harakah Islamiyah. Intima'ul jamaah, sejauh mana kita nak bersama dengan gerak kerja Islam. Apakah rantai yang mengikat diri dan hati kita dengan jemaah Islam? Kita dah sebut. Yang pertama, kerana rantaian kita itu adalah atas rantai ubudiyah, atas rantai penghambaan ketaatan kita kepada Allah. Tauhid, akidah kita yang merantai diri kita dengan jamaah Islam. Selagi mana kita bergelar seorang Muslim, selagi itulah tanggungjawab kita akan kita curahkan terhadap kerja-kerja agama. Muka surat 160 kita sambung perbahasan. Kata pengarang kitab, harakah Islamiyah juga menolak penggabungan. Ini kita menceritakan sambung bulan lepas tentang bagaimana ada orang yang boleh gugur daripada kerja-kerja agama. Pelik. Dah duduk dalam jemaah Islam, tiba-tiba boleh gugur. Itu tak mustahil boleh berlaku kalau kita tidak betul-betul mengikat diri kita dengan jemaah. Harakah Islamiyah, dia kata, menolak penggabungan yang didorong oleh semangat dan perasaan melulu, kerana Islam itu sendiri adalah sistem yang ditegakkan atas dasar kefahaman. Dia tahu ada orang yang masuk jemaah, dia masuk dalam keadaan dia tidak benar-benar faham. Dia masuk dalam keadaan dia tidak benar-benar membuat pertimbangan. Ikut orang, ikut rasa. Islam itu, tuan-tuan, dia perlu ditegakkan atas dasar kefahaman. Bila orang faham dan dia buat apa yang dia faham, tak sama dengan orang yang buat dalam keadaan dia tak tahu kenapa dia kena buat macam tu. Keterpaksaan menyebabkan seseorang itu akan hilang istiqamah. Budak-budak contoh dah, dia datang ke masjid, dia kena paksa, kena arah oleh ayah mak dia pergi semayang. Mak ada di rumah ataupun ayah ada di rumah, dia pergilah semayang. Tapi kalau ayah outstation, mak pula sibuk dengan kerja-kerja, dia pun tak datang. Kenapa? Tak istiqamah. Sebab dia tidak faham kenapa dia perlu buat perkara tersebut. Sebagai seorang Muslim, tanggungjawab sebagai seorang Muslim, dia melihat bahawa dia datang ke masjid ni sebab ayah suruh. Dia melihat masjid ni bukan tempat untuk orang muda macam dia. Dia tak nampak apa kelebihan dengan dia datang ke masjid. Bila dia tak faham, dia duduk dalam majlis ilmu pun dia kata benda orang ni bercakap ni. Tak faham dia kata. Untuk apa? Bukan masuk periksa pun. Bukan dapat CJ pun. Jadi dia melihat begitu singkat dengan pandangan orang muda ni, menyebabkan dia akhirnya gugur daripada kerja-kerja ketaatan.
Dah kita ni dah tua dah tuan-tuan, tak ada mana nak pergi dah. Jadi kita datang jugalah paksa diri. Baik. Sebab dia kata Islam itu tuan-tuan, dia tertegak atas manhaj kefahaman. Kerana matlamat bekerja untuk Islam itu sendiri adalah untuk menegakkan manhaj hidup Islam dalam masyarakat. Yang kita nak laksanakan apa dia tuan-tuan? Pelaksanaan Islam dalam masyarakat. Kita nak buat ni, nak bagi masyarakat sedar. Jadi sebelum masyarakat tu sedar, kita kena sedar dulu. Macam mana kita nak kejutkan orang yang sedang tidur dalam keadaan kita sendiri pun sedang tidur? Kita kena sedar realiti dulu. Dah nampak. Nak dapat kesedaran ni tuan-tuan bukan benda mudah. Allah beri hidayah. Bila Allah beri hidayah ni kita nampak. Tak mestinya orang yang berusia itu lebih sedar daripada orang muda. Tak mesti. Tak mestinya orang yang mengaji tinggi tu lebih sedar daripada orang yang tak mengaji tinggi. Tak mesti. Sedar ni maknanya Allah beri petunjuk. Kita boleh debat, boleh buat pertimbangan dan kita boleh nampak buruk baik. Jadi bila kita nampak buruk baik ni, jadi kita nak buat pembetulan dalam masyarakat. Supaya masyarakat kita biarlah hidup. Mungkin dulu kita Allah uji dengan kehidupan yang jauh daripada Islam. Akhirnya kita sedar kesilapan. Kita nak buat perubahan. Dengan kefahaman yang ada, dengan rasa dalam hati kita bahawa selama ini kita insaf, kita dah buat banyak kesilapan. Dan kita nak buat pembetulan. Rasa itulah yang penting dalam diri seseorang yang berada dalam jemaah untuk terus kekal buat kerja-kerja agama. Baik. Di mana dia kata pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kesedaran, dengan penuh ketelitian dan secara objektif. Oleh yang demikian dia kata kesedaran yang timbul daripada akidah, kesedaran dalam bentuk harati dan pegangan yang kukuh daripada sudut amalan merupakan perkara yang disyariatkan untuk menggabungkan diri dengan harakah Islamiah. Menjadi seorang anggota jemaah ni tuan-tuan, untuk dapat istiqamah, kata pengarang kitab, kunci dia 3. Pertama, kita kena ada keyakinan. Yakin benda yang kita buat ni benda molek, benda yang Allah suruh, benda yang Allah janjikan kasih sayang, dan benda yang Allah akan balas dengan syurga. Kita kena yakin gitu. Pertama, akidah. Benda yang kita buat ni Nabi suka. Pasal tu Nabi suruh kita buat, Nabi tak bagi kita lepas. Yang kedua, kata pengarang kita, kunci dia, kita kena bentuk, kita kena ada kesedaran dalam haraki. Kita kena ada kesedaran dalam kerja-kerja organisasi. Tak boleh buat benda ni seorang. Benda ni kena buat secara berorganisasi. Dan yang ketiga dia kata kunci dia, kita mesti mempunyai apa dia? Pegangan yang kukuh daripada sudut amalan. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana pengasas Ikhwanul Muslimin. Siapa dia? Al-Imam Syahid Hasan Banna. Orangnya akidahnya kemah tuan-tuan. Mengajak manusia kembali bangkit untuk menyatupadukan umat Islam agar kembali terbina khilafah Islamiah. Akidah itulah yang dia tiup, semangat itulah yang dia tiup ke dalam hati orang-orang Islam supaya kembali menghidupkan roh jihad. Orang-orang kita ni tuan-tuan tak mau kerja jihad. Tak mau berjihad. Kata ulama tuan-tuan, orang yang tak mau berjihad ni macam orang hak tak mau kahwin. Orang hak tak mau kahwin. Pasal apa dia tak nak kahwin? Pasal dia kata payah kahwin. Tengok baru ni. Kahwin punya pasal, last sekali mati kena bunuh dengan suami. Jadi dia kata tak usah kahwin. Dia kata kahwin ni serabut kepala, dia kata. Itu nak kena urus, ini nak kena tanggungjawab. Dia kata payah, dia kata hidup kahwin ni. Jadi dia ambil pendekatan tak mau kahwin. Pasal apa? Tak nak bersusah payah.
Samalah juga dengan orang yang tak mau pergi berjihad. Kenapa tak nak pergi berjihad? Pasal susah, panas, jauh, penat, itu, ini. Last sekali dia meninggalkan kerja-kerja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok hari ni, kenapa orang tak mau menggabungkan diri dengan harakah Islamiah? Kerana bagi dia penat. Nak banyak lagi benda lain yang dia rasa perlu diuruskan. Sedangkan keutamaan meletakkan Islam itu perlu ditegakkan dulu, tuan-tuan. Hari ini kita berhadapan dengan macam-macam cabaran. Kenapa jadi susah sangat hidup kita ni, tuan-tuan? Sebab kita tak letak Islam di depan. Nak cari makan susah, nak besarkan anak-anak pun susah, nak bentuk masyarakat pun susah. Semua susah. Pasal apa semua susah? Pasal kita tak letakkan Islam di hadapan. Kita tak bina Islam. Muslimin-muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Hasanul Banna, seorang yang sangat menjaga tata susila akhlaknya, tuan-tuan. Sebab tu dia sangat digeruni oleh musuh-musuh. Kita ada ramai ustaz, kita ada ramai ulama. Tapi bukan semua ustaz, bukan semua ulama digeruni oleh musuh-musuh. Apa kekuatan yang ada pada ustaz itu? Dalam diri dia mampu meniupkan semangat supaya orang-orang kembali merasa terpanggil untuk menegak dan membina Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah, Imam Hasanul Banna dia tak ada kitab pun dia tulis. Walaupun dia tokoh yang hebat, tak ada kitab pun dia tulis. Bila orang tanya, kenapa tuan tak nulis kitab? Dia kata, saya tak menulis kitab, tapi saya menulis da'i. Tugas dia ialah untuk membangkitkan kader-kader da'i yang akan meneruskan perjuangan. Sebab itu Yahudi takut sangat dengan Hasanul Banna. Dia hantar ketua polis Mesir pada waktu itu, bersubahat dengan Raja Mesir, diberikan tugas untuk menembak daripada jarak dekat, sehingga Imam Hasan Al-Banna mati terkujur di hospital dalam keadaan tidak ada seorang doktor dan jururawat pun dibenarkan memberikan rawatan kecemasan pada beliau. Orang nak kata mati, kita nak dia mati. Ini hebat Imam Hasan Al-Banna, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok anak murid hak lahir pun hebat-hebat. Pasal tok guru dia hebat. Siapa antara anak murid tu? Yusuf Al-Qardawi tu anak murid Imam Hasan Banna. Si Hamad Yasin, pejuang di Palestin, naik kereta roda tu je. Itu di antara anak murid dia, hebat-hebat. Baik, begitu juga daripada sudut akhlak. Allahu Akbar. Ibadahnya masya-Allah, tawaduknya masya-Allah. Imam Hasanul Banna seorang tawaduk, sehingga dia disegani oleh orang. Naik kereta api kelas 3. Saya sebut sebelum ni. Dia naik kereta api kelas 3, tuan-tuan. Sedangkan dia tu layak untuk naik first class. Layak dia pasal dia pemimpin besar. Ikhwanul Muslimin ni wujud sampai ke Malaysia, sampai ke tanah Melayu. Dulu ada Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Ada di Malaysia ni ada. Tapi bila orang tanya, kenapa tuan naik kereta api kelas 3? Dia jawab apa? Pasal tak ada kelas 4. Kalau ada kelas 4, saya naik kelas 4, dia kata. Nak menunjukkan tawaduknya beliau ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Istiqamah sampai mati. Ugut, penjara, tak jadi hal. Bahkan dia kata dalam ni sambung, bahkan keteguhan pendirian seseorang dalam melaksanakan amal-amal dakwah dan jaminan untuk terus kekal bersama arus dakwah serta turut mengecap kejayaannya menuntut seseorang itu memiliki kefahaman yang betul dan kesedaran yang murni terhadap makna penggabungan ini. Sebab tu kita kena jelas, tuan-tuan. Kalau kita tak jelas, habis. Siapa yang mampu memperbetulkan kita? Sudah tentulah
orang-orang yang Allah sayang. Allah sayang, Allah betulkan orang itu. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang Allah sayang ni Allah letak dia pada jalan lurus. Siapa dia? Di antaranya ialah orang-orang salihin. Sebab itu kita kena duduk kawan dengan orang salih. Dalam masyarakat kita ni kawan dengan orang-orang salih yang boleh tunjuk kita, murabbi kita, mursyid kita. Siapa dia? Para alim ulama. Nak kekal dalam jemaah kena dekat dengan alim ulama. Tak duduk dengan alim ulama habis ya, tak dibetulkan kita. Kita berasa betul dah tindakan kita tu. Nah, sedangkan salah. Nah, tu yang sampai tersasar tuan-tuan. Pasal duk berasa pandai sangat, mengaji kita orang putih, tengok definisi melalui dasar orang putih, lah sekali sampai tahap hina Nabi sebagai seorang Allahu Akbar. Boleh kata begitu tuan-tuan? Gamak ke orang hak cakap gitu tuan-tuan? Kata sayang ke Islam, tiba-tiba saya tak sedar, dia dah minta maaf belum? Besar tuan-tuan kesalahan. Bukan kita memandang pada individu, tapi pada kesalahan tuan-tuan. Kalaulah ulama bimbing dia, takkan jadi begitu tuan-tuan. Takkan cakap lagu tu. Seorang cakap kalau aku Tuhan. Parok tuan-tuan. Bila kita duduk dengan ulama ni, ulama tegur kita. Saya pernah sebut sebelum ni rasanya. Supaya kita hidup ni tak usah menyesal, kita kena jaga, kena hati-hati milih. Silap pilih menyesal. Kalau silap pilih tukang masak, kita menyesal sehari. Mana cikgu? Menyesal makan kedai tu. Ngapa? Habis 70 riyal. Tak sedap benda, tak berasa apa. Bazir. Sampai malam duk cerita, tak sagi kedai tu. Sehari mulut bunguk pasal apa? Pasal silap pilih kedai, silap pilih tukang masak. Cari bunguk. Silap pilih tukang gunting rambut. Seminggu kita berunguk. Kenapa cikgu masak muka? Tak usah gilah. Tak usah ambil dia ni gunting. Habis rambut aku. Hak lawa-lawa jadi gini. Kena tunggu seminggu baru naik balik rambut. Boleh buat balik rambut lagu lain. Seminggu menyesal. Itu silap pilih tukang cukur, tukang gunting rambut. Silap pilih bini. Setahun menyesal. Setahun menyesal. Menyesal aku menikah dengan dia. Tapi kalau nak cerai, baru sangat lagi dia kata tak. Kenuri pun tak habis lagi. Setahun menyesal. Tapi kalau silap pilih ulama tuan-tuan, silap pilih ulama. Ulama banyak. Ulama baik ada, ulama jahat ada, ulama hak mesra orang kafir ada, ulama hak dibenci oleh orang kafir pun ada. Kita pilihlah tuan-tuan. Orang mengaji ada, kita boleh kenal, dia ni tok guru, title dia. Ada madrasah di sini, ada anak murid dia, orang panggil dia tok guru. Dia ni ada PhD, ada Profesor Madya. Mesti orang cerdik pandai. Tuan-tuan. Tapi ingat, bukan semua orang Allah beri hidayah. Silap pilih ulama, menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Dengan ada alim ulama, orang yang memiliki kefahaman yang betul, mereka lah yang akan memberikan kesedaran kepada kita tuan-tuan. Tegur kalau kita buat silap. Ada orang dia rasa dia hebat sangat dengan ilmu dunia. Dia kata kami ni golongan profesional. Alah ulama tu apalah sangat. Tuan-tuan. Kita tak nafikan ilmu keduniaan, engineering, lawyer, doktor. Tapi ingat perjalanan kita jauh lagi. Ulama ni waris Nabi. Baik. Ramai daripada kalangan mereka yang gugur tercicir daripada jalan dakwah ini ataupun bertindak meninggalkan perjalanan ini dengan begitu cepat adalah terdiri daripada mereka yang turut serta atas dorongan dan perasaan yang melulu atau atas semangat dan tekanan suasana tertentu, sedangkan mereka tidak memahami gambaran sebenar tentang jalan perjuangan ini. Ini tak payah kita dah, tuan-tuan pun faham lah. Sebab kita melulu tuan-tuan.
Kita duk berasa kita ni pandai menganalisis. Oh, kita kena begini, kita kena sokong, kita kena sama-sama dengan dia. Kalau tidak begini, pandai sangat tuan-tuan. Orang lain ni duk cukup hebat menganalisis. Last kali keluar. Harakah Islamiah menolak penggabungan yang mengandungi muslihat atau tujuan tertentu, atau dalam erti kata yang lain dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai maksud dan kepentingan diri sendiri. Ni tuan-tuan, ni desah-desuh ni dengar kuat dah ni tuan-tuan. Pilihan raya dengar kata dekat dah ni tuan-tuan, dekat dah ni. Desah-desuh kuat sangat dah ni. Kita pun duk tengoklah ni nak combine ni. Blue corner nak lawan dengan red corner. Siapa yang ada kat red corner duk pakat bergabung, hak ni duk pakat bergabung ni tuan-tuan. Kita maintain dengan jemaah Islam. Dan dalam kitab ni diberi nasihat, jemaah Islam kita kena cermat dengan jemaah-jemaah lain yang nak bergabung dengan jemaah Islam. Kenapa mereka nak bergabung? Pasal dia kata dia nak jadikan jemaah Islam tu sebagai batu loncatan untuk dia mencapai maksud dan demi kepentingan diri mereka sendiri. Kita ada ulama siasi kat Malaysia ni tuan-tuan, yang dikenali satu dunia. Ulama siasi, ulama politik. Hak pandai menganalisis tuan-tuan. Orang guna khidmat dia. Jadi kita duduk bawah ni kadang-kadang pening juga ni. Tak apalah. Duduk dalam jemaah ni barakah. Ijtihad para ulama dan majlis syura ni tuan-tuan, walaupun tak berapa tepat, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita duduk buat tusan sendiri. Duduk dengan jemaah ni kadang-kadang lambat laun baru kita nampak kebaikan dia. Ada orang yang memang nak jadikan harakah Islam ni dijadikan sebagai batu loncatan demi mencapai maksud peribadi diri sendiri. Mereka menjadikan penggabungan diri mereka dengan jemaah sebagai satu cara untuk mencapai keuntungan peribadi, sama ada dalam bentuk kebendaan maupun dalam pandangan masyarakat. Orang angkat title dia. Bila duduk dalam jemaah Islam ni, kata dia ni bagus. Dia ni mendampingi para ulama. Tuan-tuan. Ada orang memang publicity tu biasa tuan-tuan. Bukan kata orang Islam saja. Nu tengok pilihan raya Sri Lanka. Ni nak pilihan raya Sri Lanka. Orang Sri Lanka pun tuan-tuan, dia letak barisan Tok Sami di depan tu atas pentah ni tuan-tuan. Hak pakai baju oranye ni tuan-tuan, depa punya hormat pada Tok Sami. Orang-orang politik ni letak atas pentah, pakat minta restu. Kita Islam boleh tendang ulama. Boleh tendang. Geng-geng Hindu ni pandai hormat Tok Sami. Dan dia tahu keberkatan bagi mereka lah akan datang dengan dapat restu daripada Tok Sami. Kita orang Islam, so patutnya lagilah yakin untuk kita dapat bimbingan daripada orang-orang yang berilmu, alim ulama, orang-orang soleh. Jadi mereka menggabungkan diri dengan jemaah ni sebab dia kata mahu kepada keuntungan peribadi. Yang ni Allah saja yang tahu tuan-tuan. Kita tak reti nak menghukum, tak reti nak hukum orang. Kebijaksanaan seseorang, dia boleh menganalisa seseorang lain. Sebenarnya dia kata penggabungan diri dalam harakah Islamiah berarti seseorang itu mengorbankan seluruh kekuatan dan kemampuan untuk jemaah. Tuan-tuan, biarlah orang dengan niat dia. Tuan, kita serah pada yang pakar. Yang penting kita nak tengok diri kita. Orang lain tu tak ceritalah macam-macam niat dia. Tengok diri kita. Aku bergabung, aku tolong Islam ni kenapa? Kita bertolong Islam ni sebab apa? Kita nak menjadikan kepentingan jamaah itu lebih besar daripada kepentingan diri kita. Nah, duduk dalam jemaah, perjuangan kita adalah memenuhkan matlamat jamaah, bukan matlamat diri aku. Jadi sebab itu kita kena jadi seperti mana kayu api bakar diri untuk terang keadaan. Nah, lagi banyak kita, lagi besar bakaran dia, lagi
terang nyalaan dia. Bukan kita duduk dalam jemaah, kita dapat faedah daripada jemaah. Inilah yang menambahkan amal dengan niat. Ni tuan-tuan. Sebab itu Islam ni, kata ulama, niat tu lebih penting daripada amal. Orang liberal, dia melihat seseorang itu pada amal. Sebab tu di sisi orang liberal, tak kiralah mu siapa pun, yang penting peranan you tu sangat, orang kata, dirasai. Manfaat you tu sangat dirasa. You orang bagus. You buat lagu ni, you bagus. Niat you itu belakang cerita. You niat nak publicity, you niat nak dapat subscriber, itu belakang kira. Itu liberal. Tapi Islam letak niat dulu. Niat kalau betul, Allah terima. Walaupun buat kerja tu kecil, Allah bukan ada apa pun. Sumbangan kita bukan banyak mana pun, tapi niat kita tu ikhlas. Berbanding dengan orang yang buat benda besar, tapi niat dia terpesong. Habis tuan-tuan, terpesong. Tidak dinilai di sisi Allah. Tidak ada letak dalam timbangan, mizan Allah. Amalan yang dibuat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Intimak atau penggabungan dengan harakah Islamiah adalah intimak dengan seluruh ruang lingkup gerak kerjanya. Oleh yang demikian, tidak seseorang yang bergabung dengan harakah Islamiah mestilah membersihkan, yakni menyucikan dan memurnikan diri dan jiwa mereka daripada segala kepentingan yang rendah, yakni kepentingan duniawi. Kalau rasa tak boleh, tuan-tuan, tak usahlah kita pegang jawatan. Sebab kita rasa kita ni mudah tertarik dengan kepentingan-kepentingan yang rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratun ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal-amal itu dikira dengan niat, tuan-tuan. Amal-amal itu dikira dengan niat. Semua orang pakat nak memperjuangkan keadilan, nak memperjuangkan survival rakyat. Contohnya, tuan-tuan, cakap pumpang-pumpang, kita nak berikan kebajikan, itu, ini. Tuan-tuan, Allah Maha tahu apa yang tersirat dalam hati kita, tuan-tuan. Dan dia kata, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka balasannya pahala. Dan barang siapa yang berhijrah untuk tujuan yang dunia yang dia nak, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka itulah hijrah yang dia dapat mengikut niat. Muttafaqun alaih. Bunyilah loceng. Tak lagi jauh kita, tuan-tuan. Baru habis yang satu baru. Nombor 2, bergabung untuk masa depan. Ini rantaian yang kedua. InsyaAllah kita bulan depan lah sentuh ni. SOP lah. Bulan depan kita akan tengok kenapa kita nak, macam mana kita nak terus intimak dengan jamaah ni. Kita kena lihat penggabungan kita ni masa depan. Hak kita buat ni masa depan. Hantar anak sekolah hari ni pasal apa? Hantar anak sekolah ni pasal tengok masa depan. Tekun didik anak hantar tuition. Kenapa? Tengok masa depan. Jadi kita buat kerja untuk Islam hari ni, hak kita tak mau lari ni pasal apa? Kita menengok depan. Orang bijak ni tengok depan tau. Belakang ni tulis sekali-sekala je. Hak penting depan. Jadi kita akan tengok insya-Allah penggabungan dengan masa depan. Kita bergabung dengan Islam ni sampai bila-bila, sampai mati. Daripada tak nikah sampai menikah, daripada susah senang ke susah balik ke tak kiralah. Tetap selama-lamanya bersama Islam. Dulu, kini, selamanya bersama-sama Islam, insya-Allah. Sebab kita nak mati dalam Islam. Nak mati dalam Islam, kena hidup memperjuangkan Islam. Tu je. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik daripada Allah, yang lemah dari saya. Mohon ampun dan maaf. Cepat sangat masa berlalu, tuan-tuan. Kita jumpa lagi bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu